Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illallah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Pengacara Majlis, yang saya hormati seluruh ahli jawatan kuasa surau, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, penganjur program kita pada malam ini. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian, alhamdulillah. Pertamanya kita panjat puji dan syukur pada Allah SWT yang limpah kurnia inayah dan taufik di sisi Allah, kita dapat sama-sama pada malam ni insya-Allah. Surau baru insya-Allah kan, Sallallahu Muhammad. Insya-Allah setahun lagi mai jadi lain lah. Ni kan, ni kira duk plain lagi ni, setahun lagi mai dia tambah kiri, tambah kanan, tarik pergi depan, belakang. Semua silap-silap 2 tingkat lah. Mau tengok gaya tuan-tuan ni. Dan Ustaz Muhammad, tajuk ni cerita orang perempuan. Hari ni saya pun tak tahu pasal apa tuan-tuan bagi tajuk ni. Tuan-tuan nak bagi tahu perli siapa ke, tak tahulah. Tapi mungkin ada di kalangan tuan-tuan ni yang akan sharekan live ni dan tulis kat tu, semua ciri-ciri ni ada pada bidadari saya di rumah. Mungkinlah tu. Tambah-tambah time-time ni, tengah duk hangat ni, siapa tapi menikah 2 tau. Ni habis semua orang perempuan dia sensitif, habis orang ni pantang silap cakap sikit tu. Ni tersalah panggil sikit, tu ada tu payah semua. Dia apa punya cerita, kita ini masalah. Tapi itulah keadaan kita ni. Dan saya Muhammad, jadi subhanallah, hari ni kita nak bercerita tentang isteri solehah. Kita nak belajar, kita nak tahu tentang ciri-ciri isteri solehah ni. Sebenarnya bukan orang perempuan yang nak tahu, duduk keling belakangnya. Tu kena tahu tu dah. Sebenarnya kita seorang suami berperanan untuk mendidik dan menjadikan isteri kita ni isteri yang solehah sebenarnya. Sayyid Muhammad, tanpa peranan dan bimbingan daripada suami, isteri pun tak mampu untuk jadi isteri yang solehah. Dia nak pulun seorang-seorang, dia nak bagi diri dia jadi isteri solehah, dia tak akan mampu untuk buat, melainkan dengan sokongan dan dokongan dan bimbingan daripada suami. Maka cerita nak jadikan isteri solehah ni sebenarnya siapa kena dengar? Suami pun kena dengar. Mudah-mudahan lah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan isteri kita yang kat belakang tu semuanya dijadikan oleh Allah sebagai isteri yang solehah, dan kita ni dijadikan sebagai suami yang soleh insya-Allah. Allah sebut dalam Quran surah At-Tahrim ayat yang kelima, Allah susun senarai ciri isteri solehah. Allah sebut, asa rabbuhu in tallaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallallahu Muhammad. Taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abkara. Jika dia, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, jika dia, Allahumma salli ala Muhammad, betul baca tu, jangan salah. Minta Quran saya boleh tak? Sebut salah-salah. Dia tu, insyaAllah.
asa rabbuhu an talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abkara. Ya, tu maksud dia. Sallallahu Muhammad kata Allah dalam Al-Quran, jika dia yang Nabi SAW menceraikan kamu, boleh jadi Tuhan akan memberikan ganti kepadanya dengan isteri-isteri yang lebih baik daripada kamu. Apa dia? Perempuan-perempuan yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang beribadah, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan. Ini ada beberapa ciri orang-orang ataupun semua yang Allah sebut tentang ciri-ciri wanita yang baik ataupun isteri yang baik. Yang pertama sekali apa dia tuan-tuan sekalian, Saudara Muhammad? Yang pertamanya ialah dia orang yang beriman. Saudara Muhammad, dia orang yang beriman. Muslimat. Wanita-wanita yang tunduk patuh pada perintah Allah. Itu nombor satu sekali. Luar daripada muslimat, tak boleh nak jadi wanita solehah walaupun dia sangat baik. Tapi dia bukan Islam. Dia bukan Islam. Maka tak layak dia untuk jadi wanita solehah selagi dia tak beriman pada Allah. Walau baik dia lagu mana sekalipun. Nombor satu. Nombor dua, dia mukminat. Wanita-wanita yang beriman kepada Allah. Yang tadi muslimat, orang Islam. Yang kedua, dia beriman kepada Allah SWT. Sallallahu Muhammad. Yang ketiga, dia wanita yang taat. Ambil dulu list ni, sekejap kita akan cerita satu demi satu. Yang ketiga, dia orang yang taat. Taat ni, taat pada perintah Allah, taat pada perintah Rasul, taat pada perintah suami. Yang keempat, dia panggil Sallallahu Muhammad taibat. Wanita yang bertaubat daripada dosa-dosa dia dan kembali kepada perintah Allah dan Rasul. Walaupun dia terpaksa meninggalkan keinginan, kesenangan nafsu dia. Yang kelima, dia panggil abidat. Wanita-wanita yang sallallahu Muhammad banyak beribadah kepada Allah. Yang keenam, wanita yang shaimat, wanita yang banyak berpuasa. Itu beberapa ciri yang sallallahu Muhammad Allah ceritakan dalam surah At-Tahrim tentang ciri wanita-wanita yang baik yang Allah akan kurniakan. Baik, saya nak sebut pecahan daripada 6, ada beberapa ciri tadi ni. Perbuatan-perbuatan seorang isteri salihah yang melayakkan dia digelar sebagai wanita-wanita ataupun isteri salihah. Pertama, dia mempunyai kasih sayang dan dia sentiasa mencari keredaan suami dia. Itu nombor satu. Cari jalan untuk meraih kasih sayang dan redha suami dia. Saudara Muhammad. Kita kadang-kadang bukan semua benda sesuai dengan hati kita. Ada benda yang syariat bagi, tapi hati kita tak berkenan. Redhalah. Allahumma salli ala Muhammad. Saya baru balik daripada Syria. Baru 2 hari lepas. Ni duduk jet lag, duduk tak tahuan time lagi. Sebab lama pergi Jordan, Syria, Sallallahu Muhammad, Turki, pergi pelarian, pergi tengok pelarian, pergi hantar bantuan kepada pelarian Syria. Kesian tuan-tuan. Hidup tu sangat susah. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan boleh bayang tak? 10 tahun duduk dalam khemah. Rumah tuan-tuan ni saya masuk tadi, ya Allah punya besar. Walaupun tak ada pagar, tapi ada pintu pagar. Dia pun heran kata, macam mana? Hebat rumah tuan-tuan. Subhanallah. Tapi kadang-kadang tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala Muhammad, ada saja benda yang tak kena pada mata kita. 10 tahun duduk dalam khemah. Khemah, tuan-tuan, khemah kain terpan tu. Duduk tu.
Anak kecil-kecil main kita sampai-sampai tu depan berebut, main peluk kita, tarik baju kita, main nak cium kita. Cicik umur 9 tahun, 8 tahun. Dan anak-anak ni semuanya dilahirkan dalam khemah tu. Dan subhanallah Zimat, tak pernah kenal rumah tu lagu mana. Rumah macam mana rumah tak tahu, tak pernah duduk. Tak pernah tengok keadaan rumah. Mereka bukan boleh pergi berjalan-jalan macam kita tu kan. Mereka pelarian, mereka akan duduk tempat tu ya. Nak keluar mana tak boleh. Allahumma salli ala Muhammad. Kesian tuan-tuan, ya Allah, tak tahu. Buta huruf. Budak-budak ni, kita alif, lam, ha. Ni apa? Tak tahu. La adri, tak tahu. Allah tahu. Tak kerti baca. Mim, ha, mim, dal. Apa? La adri, tak tahu. Muhammad tahu. Qul Fatihah, baca Fatihah, tak kerti, tunggal langgang. Nabi Muhammad. Subhanallah. Sedih tuan-tuan. Anak Arab tak kerti baca Arab, tulisan Arab. Quran pun tak kerti baca, mayang pun tak tahu. Tak ada apa. Bukan cerita nak ajak mereka. Berkata, pasal apa mak ayah tak ajak mereka? Bukan nak ambil masa nak mengajak. Nak cari ni benda nak makan pun tak ada. Bukan nak cerita duduk, mari kita duduk sama-sama, mari kita baca rumah. Ni ayah nak keluar pergi cari makan pun tak ada. Berapa lama duduk sini? Kita 10 tahun. Mak fi syughul ada kerja ke mak fi syughul? Tak ada kerja. Tak ada kerja. Berapa lama tak ada kerja? Memang tak pernah ada kerja. Tak ada kerja. Nak kerja lagu mana? Tak boleh bayang tak? Kalau tempat kita ni, katalah tempat kita sungai, Allahumma salli Bandar Puteri Jaya ni kan. Tempat ni 10, katalah ada 10,000 orang. So kerja yang ada kat sini, kerja untuk 10,000 orang dan kita selesa lah. Tuan-tuan ada kerja, ada orang kerja stesen minyak ke, ada orang kerja kebun ke, ada orang kerja pejabat ni. Masing-masing kira cukup lah untuk kita 10,000 orang kat sini. Tiba-tiba berlaku perang dekat sebelah sana tuan-tuan. Orang dekat Perlis tu kata, mai pindah dekat sini. Sini daripada 10,000 orang jadi 1,000,000 orang. Kerja cukup untuk 10,000 orangnya. Yang mai duduk kat sini 1,000,000 orang. Yang selebih tu, nak kerja mana? Yang 990, betul ya saya kira tu. 990,000 orang tu kan? Yang tu nak kerja mana? Tak ada, dah melampau sangat orang terlalu ramai. Akhirnya, tak ada kerja. Beban habis sekali dengan 10,000 orang yang memang duduk kat situ dah. Di kelang kabut macam-macam masalah elektrik, masalah air, masalah jalan, masalah macam-macam. Akhirnya dia tak boleh nak salahkan dia tuan-tuan. Tempat dia pun masih perang. Ada kita pergi tempat tu, kampung kat mana? Kampung Asai. Hanya 20 km je dia. 20 km tempat ni. Awak tak balik apa perang kat sana tu. Kalau balik kat sana, matilah rumah tak ada lah. Rumah dia rapat dengan tanah habis. Tuan-tuan Muhammad. Tapi di mulut tu, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur aja. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, syukur. Anak-anak okey, Alhamdulillah, syukur. Tapi nak apa? Anak ni yang ni nak pakaian, nak musim sejuk, nak masuk sejuk. Sejuk ni tuan-tuan, bukan 16 darjah Celsius macam kita ni. Faham tak ni? Muhammad. Ada aircon lagi? Ada aircon dah? Ada aircon tak main. Ada aircon tak main. Dulu tak ada aircon, dia mengadu apa hangat sangat surau tu. Tahulah surau baru boleh aircon sejuk sikit. Buah aircon sejuk sangat aircon tu, aku tak boleh nak pergi. Sebab tak pergi, tersejuk sangat. Ini sejuk below zero tuan-tuan. Below zero. Air itu duduk atas kemah. Air. Kita pergi tu tuan-tuan, baru 4 darjah Celsius. Stokin 3 lapis. Seluar pakai dengan long john lagi, dengan jeans lagi kuat atas, dengan pakai seluar lagi kuat atas, 3 lapis, 4 lapis seluar. Pasal sejuk. Depot tuan-tuan, stokin pun tak ada. Kaki mana beku, ada yang mati pasal sejuk. Tapi mulut kata apa? Alhamdulillah. Redha lah tuan-tuan. Lepas tu saya nak kata tuan-tuan, redha ni bukan pada mulut, redha ni pada hati. Rasa besar, rasa luas, rasa cukup ni bukan pada mulut, pada hati. Rumah tuan-tuan sama aja saiz ni tuan-tuan. Rumah tuan-tuan tu daripada satu lorong tu, daripada ujung nombor 1 sampai nombor 9 tu semua saiz sama aja. Tapi ada orang duduk dalam rumah ni dia rasa luas, ada orang sebelah tu dia rasa sempit.
Pasal sempit, luas, banyak, sikit ni tuan-tuan bukan pada jumlah, bukan pada saiz, tapi pada rasa. Faham tak? Allahumma salli ala Muhammad. Tak ada suami yang saja nak bagi isteri dia susah duduk dalam keadaan sempit. Tak ada suami lagu tu Bila akad nikah tu saja aku terima nikahnya tu, tak ada kot siapalah hati dia, aku nak bagi duduk rumah sempit-sempit dah. Bagi padam muka dia sikit siapa suruh nikah dengan aku. Dia ni. Melainkan dia duk berasa apa yang dia duk ada tu dia nak bagi dah. Dia nak bagi kawan tu, paling tak aku tak selesa, tak apa asal dia selesa. Pasal dia rasa dia ambil anak orang. Muslimat yang tak akad nikah mungkin tak rasa macam yang saya sebut ni. Tapi yang duduk depan saya faham apa yang saya sebut. Betul tak ni? Yang macam tak setuju dengan aku ni. Takut. Dia pun sampai takut nak angguk. Saya pun tak faham saya apa dah. Allahumma salli ala Muhammad. Nak bagi yang paling baik. Tapi kadang-kadang kita selalu rasa tak cukup. Selalu rasa tak cukup. Reda. Ada seorang tu dia duduk rumah kos rendah. Rumah 3 bilik. Bilik ayak gabung sekali. Kat luar tu. Bukan je jenis bilik ayak dalam bilik macam bilik kita ni. Dulu-dulu lagi tuan-tuan, rumah kos rendah 1 bilik lah. Saya pernah duduk zaman tu. Saya pernah duduk rumah tu. Untuk dia cikgu dulu. Nyewa tu Rumah sebilik. Dulu rumah kos rendah sebilik. Ada 2 bilik ada. Ada 3 bilik ada. Lepas tu satu menteri tu dia buat arahan zaman satu ketika tu dia buat bilik rumah kos rendah mesti ada minimum 3 bilik. Sebab tu ada 3 bilik lah. Walaupun saya kecil dia mesti ada 3 bilik. 1 bilik mak pak, 1 bilik anak perempuan, 1 bilik anak lelaki. Baguslah. Dulu ada sebilik Kecil rumah dia tuan-tuan. Tapi cukup kat dia. Ada anak 3 orang, dia suami isteri duduk, anak lelaki, anak perempuan duduk. Depa pun kadang-kadang tidur anak 4 orang, kadang tidur kat depan. Biasalah macam kita dulu. Tidur berkelimpangan kat depan tu. Kadang dia pun bukan anak-anak bukan suka tidur dalam bilik sangat, suka tidur kat depan. Mak ayah tidur dalam bilik apa. Allahumma salli ala Muhammad. Dan dia rasa okey lah. Dia rasa tak ada apa pun, cukup kat dia. Tiba-tiba ada seorang mai rumah dia, ziarah dia. Hang berapa lama dah duduk rumah ni? Lama dah, daripada baru menikah dulu lah. Lah ni anak 4 orang. Hang boleh duduk lah. Anak berapa orang? 4 orang. Bilik berapa? 3 bilik. Mana bilik ni? Hang boleh duduk lah. Berapa kaki persegi rumah ni? Aku pun tak tahu. Lebih kurang 850 kaki. Kecil lah. Hang boleh duduk lah. Hang boleh tak ada apa? Kalau aku lemah aku rasa. Takat tu je conversation dia. Perempuan ni pun balik. Bila dia balik saja, yang tinggal di rumah tu, tahu dia rasa apa? Sempit. Selama dia duduk ni, dia rasa luas, selesa. Orang tu cakap sekali je. Terus rasa sempit. Suami dia pun balik. Abang tak plan ke nak kita pindah rumah lebih luas sikit, selesa sikit? Dengan anak-anak kita makin besar ni. Kita tak pernah duduk bincang tu pasal apa? Abang pun tak nak berancang apa. Tak sampai bila kita nak duduk lagu ni? Ni semua kisah benar ni cerita ni kan? Saya nak abang tu sekalian kadang-kadang dengan mulut orang aja. Dan dengan rasa, bukan cerita saiz dah. Ada orang rumah kecil tapi dia okey kat dia. Macam kawan-kawan kita yang duduk dekat tu. Dia tak pindah, nak pindah mana? Kami pun buat rumah kat depa tu kan 8. Kami buat kat rumah kat depa harga dia RM8,000. Buat rumah beli bata dia buat tu, buat 2 bilik tu, buat macam ada courtyard sikit, ada tempat masak, ada sikit. Berapa? RM8,000. Kelak buatlah 50 biji rumah. Bagi depa duduk. Okey tak? Ya Allah, alhamdulillah, syukur sangat dah. Dapat rumah kecil tuan-tuan, besar bilik yang tuan-tuan ni. Syukur ya Allah. Pasal apa? Pasal rasa. Besar ni, saiz ni pada rasa. Luas ni pada rasa, bukan pada jumlah. Sebab tu tuan-tuan, belajarlah untuk reda. Isteri yang salihah ni
Apa saja yang ada dalam hidup dia bersama dengan suami dia, dia usaha untuk dapatkan redha suami dia. Bukan pasal kita, tuan-tuan. Sungguh, dunia ni nak hidup tak lama mana pun. Tak lama mana pun. Nak apa sangat? Nak apa? Allahumma salli Muhammad. Nak segala kemewahan dunia. Tapi kita hilang benda kat akhirat. Isteri ni mudah. Isteri ni orang paling mudah masuk syurga. Majoriti kat belakang orang kerja kot. Kerja ke? Ke tak kerja? Tuan-tuan, ada orang bila orang tanya, kakak kerja apa? Saya suri rumah je. Ui, jangan kata suri rumah je. Kena kata, saya suri rumah oh. Sebab dia kerja paling hebat. Dia kerja paling istimewa, nama suri rumah. Ada seorang tu pergi interview. Ada seorang dia buka interview. Mailah 4-5 orang main minta kerja. Haji Muhammad, kamu nak kerja? Gaji berapa? Kamu saya kerja berapa hari? Sehari, berapa hari dalam sebulan? Kerja 7 hari seminggu. Sehari berapa jam kerja? Sehari kerja 24 jam. Tak ada cuti ke? Tak ada cuti. Habis rehat macam mana? Ada time rehat lah. Saya kalau bos panggil kena pergi. Ya, saya Muhammad. Lepas tu kalau sakit pun kemungkinan kena kerja juga. Kalau sakit tak teruk, kena kerja juga. Sakit teruk masuk hospital lah, tu baru cerita lain. Itu pun kadang-kadang kena attend juga walaupun dekat hospital. Teruk kepala kau ni. Cuti raya. Raya jangan harap memang tak ada langsung. Hari raya kena kerja. Lagi kena kerja. Dia kata, kalau agak-agak gaji banyak mana nak bagi orang macam ni? Kalau macam ni gaji kena bagi besar ni. Berapa gaji nak bagi kalau orang kena kerja lagi ni? Gaji dia kosong, tak ada. Agak-agak nak kerja tak? Tak mau. Tapi ramai orang nak minta kerja ni. Dan ramai orang yang kerja ni, nama dia suri rumah sepenuh masa. Betul lah. Kita ada anak-anak tuan ni. Saya baca satu artikel. Artikel ni nama, tajuk dia kalau tak salah saya, Golden Age. Umur waktu ataupun emas, umur emas. Siapa? Bukan warga emas. Ni yang duk main ni. Dia ada time Golden Age ni tuan-tuan. Umur dia, saya lihat Muhammad, 3, 4, 5 ataupun 2, 3, 4, 5 lebih kurang gitulah. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun lebih kurang macam itulah. Tu time dia, time. Time yang dia sedang create bonding. Usia dia setahun, time tu dia panggil chemical bonding. Dia bila lahir dia akan attach dengan mak dia, siapa yang melahirkan dia. Bukan sebab dia kenal, tapi sebab dia ada bonding dia. Seorang ibu yang melahirkan. Lepas tu baby yang tak kenal siapa ni, siapa ambil pun dia tak mau, dia nanti mau dengan mak dia aja. Tapi start umur dia 2 tahun, 3 tahun, dia akan create Allahumma salli Muhammad, bonding dengan siapa yang jaga dia. Siapa yang suap makanan kat mulut dia. Siapa yang sentuh tubuh dia. Siapa yang pakaikan baju kat dia. Siapa yang sikat rambut dia. Siapa yang apa. Orang tu yang dia akan create bonding dengan orang tu. Dan selepas daripada tu, susah dah nak create bonding dengan orang lain. Kecuali orang yang attach dengan dalam tempoh 2-3 tahun tu. Faham tak? Dulu, kita ni, orang yang tu mak kita lah. Kita ingat lagi mak kita sikat rambut kita, mak kita suap makan kat kita, mak kita pakaikan baju kat kita. Kita jaga-jaga pagi tu, tengok-tengok muka mak kita. Kita nak tidur malam tu, kita pejam mata, last yang kita tengok ialah wajah mak kita. Faham tak ni? Sebab tu kita sangat sayang kat mak kita.
Kita sangat sayang kat mak kita. Mak kita sakit, kita menangis. Mak kita meninggal sebulan. Ada yang depression pasal mak dia meninggal. Tapi anak-anak kita lah ni tuan-tuan, dia tak pernah heran pun dengan kita. Dia tak heran langsung. Dia tak ada apa. Dia tak ada bonding apa dengan kita langsung. Saya pernah pergi kuliah subuh tuan-tuan. Saya nak keluar pergi masjid. Saya duduk berembar dengan orang nak pergi kerja. Yang tangan, dia panggil apa? Allahumma salli Muhammad. Cok kendung menari-nari, yang kelek, yang kendung dalam perut ada lagi. yang dokong ni seorang, yang tolak atas troli ni seorang. Salih Muhammad. Yang dalam perut tu ada pregnant lagi. Yang dokong, yang atas stroller, yang tarik dengan tangan 3-4 orang. Dalam stroller tu duduk tidur lagi, yang atas baru dia duduk tidur lagi. Yang berjalan tu sedang lah. Sampai dekat pengasuh tu, ni baju ni yang duk pakai ni baju tidur semalam. Siapa nanti mandi dia pun nanti? Pengasuh tu lah. Bila dia terjaga, dia tengok muka siapa? Dia tengok muka pengasuh lah. Sehari breakfast, siapa suap makan? Siapa sedia makan? Pengasuh dia tu lah. Dia hidup dengan pengasuh tu seharian hari tu. Sampai sekali dia nak balik. Bila dia nak balik lagi, pengasuh dia lah buat apa? Pengasuh dia lah siapkan dia, pakaikan baju kat dia, buh bedak kat dia. Pasal pun sekali mak nak ambil. Sekali bila mak dia ambil, anak dia dah ready, siap dah. Masuk dalam kereta, pun balik rumah, sembang 2-3 patah, sekali tidur. Esok ulang rutin yang sama. Agak-agaknya anak kita dapat sentuhan siapa dalam hidup dia. Dalam waktu golden age tu. Orang tu. Sebab tu dia lebih rapat, lebih mesra, lebih kasih dengan orang tu. Dan kita kehilangan. Pasal apa? Pasal kita kejar. Kita lambat ke mana? Kita kejar. Kita hilang waktu tu, momen tu. Momen makan sama-sama, momen main sama-sama. Ingat dulu tuan-tuan sekalian, dulu. Kalau kita pergi makan, dalam ramai-ramai adik-beradik, anak-beranak, mesti ada seorang dua yang jenis bagi tumpah ayam. Dia memang ada, memang seorang memang suka bagi tumpah ayam, memang ada seorang tu. Saya Muhammad. Apa dulu, okey, kita flashback zaman kita dulu. Apa ayah kita buat bila salah seorang daripada abang kita ke adik kita ke, ataupun kita sendiri yang tumpah ke ayam, atau yang buat perangai waktu mak ayah kita duduk makan, apa dia buat? Dia pakai rotate untuk makan. Betul tak ni? Ni faham tak faham aku cerita ni? Flashback lah balik ni. Dia apa? Yang ayah tu, mak makan dulu lah. Biar ayah jaga Ustaz. Ayah kita pun ambil, buat pergi kita keluar. Pergi jalan kat depan restoran ke apa sebagainya. Duduk betul kita bukan. Adalah benda dia buat apa supaya kita ni tak kacau mak kita duduk makan. Mak kita siap makan sekali, mak kita pula take over. Tuan-tuan tengok macam mana bonding tu berlaku. Lah ni kita buat apa? Anak kita buat perangai bila kita makan. Buat apa? Bagi apa? Bagi handphone pun. Sepanjang tu dia langsung tak communicate dengan kita. Saya baca satu artikel pasal bagi gadget pada waktu yang belum sesuai. Apa yang akan berlaku tuan-tuan? Anak-anak kita ni dia akan belajar dalam tempoh tu dia panggil interpersonal skill. Dia akan bawa dia dalam tempoh ni yang depa tu berlari, picuit orang ni. Orang ni kena marah, segi reaction muka dia lagu mana. Macam mana dia nak respon bila orang marah. Ni semua benda yang dia belajar dalam tempoh dia membesar tu. Ni. Dia buat perangai macam-macam tu, semua tu proses dia belajar kan. Sekali ada orang marah dia sekali dia respon macam mana. Ada orang panggil dia dia respon macam mana. Semua tu dia belajar dalam tempoh dia duduk membesar ni. Tuan-tuan buat apa? Tuan-tuan slash benda tu. Buang, cut. Tuan-tuan bagi dia belajar dengan apa yang dia nak je dengan handphone. Endapnya anak kita tak kerti nak communicate. Anak kita dihilang komunikasi. Dia tak kerti nak communicate dengan orang. Dia tak kerti nak react. Dia duduk dalam dunia dia je. Tuan-tuan, Aziz Muhammad. Akhir apa jadi? Akhirnya bukan dengan orang, yang kita sendiri pun macam tu. Nak kita cakap sepatah, dia jawab sepatah. Kita jawab cerita yang sepatah, dia jawab sepatah. Tak heran kita. Dia ada dunia dia. Dan dunia dia bukan kita. Kalau tuan-tuan tak ada pun okey untuk dia. Tak sungguh kan?
Tuan-tuan ada pun macam ada, tuan-tuan ada pun macam tak ada. Tak ada macam ada macam tak ada apa. Tuan-tuan bagian ni ya. Ni handphone ya. Sungguh tuan-tuan, kita hilang. Hilang. Allahumma salli. Macam itulah keadaannya. Jadi subhanallah. Allahumma salli Muhammad. Seorang isteri, yang pertamanya tuan-tuan, dia kena ada apa ni? Seorang isteri, Allahumma salli Muhammad, dia kena ada kasih sayang dan sentiasa mencari keredaan suami dia. Belajar untuk reda. Yang kedua, melayani suami dengan cara yang terbaik. Sedia berkhidmat kepada suami dengan menyiapkan segala keperluan dia. Buatlah. Bukan buat kat orang lain, buat kat suami kita. Saya terbaca satu post tadi dulu seorang, Allahumma salli Muhammad, sahabat saya yang bekerja di Jabatan Mufti. Dia kata dia baru saja attend seorang isteri yang ada hubungan dengan orang lain dan anak yang dia mengandung itu, yang dia lahirkan itu, anak bongsu dia tu, dia tak yakin anak bongsu dia itu ialah anak daripada suami dia. Depa maksudnya dalam tempoh tu, dia ada hubungan dengan lelaki lain. Kemudian dia mengandung. Dia ada suami dia tak tahu. Bila anak dia lahir, suami dia akan anggap itu anak dia lah. Lepas tu bila beranak, pergi daftar, tunjuk surat nikah dan sebagainya, daftar bin pada suami dia tu. Tapi jauh di sudut hati dia yakin anak tu bukan anak dia. Bukan anak suami dia. Faham tak ni? Ni duk jadi tuan-tuan. Banyak kes. Dan mereka buat ranking. Malaysia di antara negara tertinggi yang isteri punya hubungan luar dengan suami lain. Dan takut menakutkan tuan-tuan. Main-main. Anak tu nak nikah ni lagu mana? Isu faraid nanti macam mana? Macam-macam lagi keadaan yang berlaku tuan-tuan. Bila anak tu bukan anak oleh suami. Tapi macam tu lah lagi. Pasal apa? Pasal luahan cita tu kat orang. Bukan kat suami dia. Allahumma salli Muhammad. Tuan-tuan, seorang isteri yang salihah, dia sentiasa melayan suami dia dengan layanan yang paling baik. Muslimat, Allah sebut dalam Quran, Allahumma salli Muhammad, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dalam ayat tu, surah Rum tu, yang tuan-tuan selalu jumpa dalam surat jemputan kahwin tu, kan? Dia cerita tentang keluarga sakinah. Yang dalam dia, keluarga sakinah ni, dia ada dua ciri. Yang boleh jadi keluarga sakinah ni, nombor satu, keluarga tu ada mawaddah. Kasih sayang. Yang kedua, rahmah. Belas kasihan. Ada dua ciri ni, dia akan jadikan keluarga itu keluarga yang sakinah. Sakinah ni maksud apa? Tenang. Keluarga yang tenang. Allahumma salli Muhammad. Keluarga yang memberikan ketenangan. Maka tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam. Macam-macam bunyi lepas ni no. Sampai saya tak ada nak fokus. Jadi subhanallah, Allahumma salli Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Dan perkara yang membawa kepada sakinah itu tuan-tuan, apabila si suami dan si isteri dia merasakan tanggungjawab dia kepada pasangan hidupnya ialah ibadah. Nak bagi jadi yang ibadah, nombor satu niat mesti kerana Allah. Ni malam ni boleh tak tuan-tuan lagi suami isteri ni? Perbetul niat balik menikah siapa? Masing-masing dulu waktu kahwin dulu kan masing-masing dengan niat masing-masing kan. Pasal apa menikah dengan dia? Pasal segak Ustaz. Saya kalau saya tak ambil dulu Ustaz boleh ke orang lain. Saya ambil dulu. Pasal apa? Segak. Nikah pasal segak. Ada orang menikah. Pasal apa menikah? Pasal kawan semua menikah. Kami ada 4 orang geng. Memang kamcing. Semua dah kahwin dah. Tinggal saya seorang Ustaz. Saya akhirnya saya nikah juga. Nikah pasal geng semua menikah. Ada yang menikah pasal mak ayah suruh. Macam-macam alasan kita menikah.
Menikah yang patutnya tuan-tuan sekalian kerana Allah. Kalau tuan-tuan kahwin kerana Allah, semua urusan perkahwinan tuan-tuan dan perjalanan kehidupan tuan-tuan, semuanya dalam barakah, rahmat dan kasih sayang Allah. Tapi kalau niat awal dia tak betul, tuan-tuan jangan harap kemudian tu nak jadi betul. Tuan-tuan kerja, berapa lama dah kerja? Dah 10 tahun dah kerja. Siapa di kalangan kita yang kerja dulu niat dia betul-betul kerana Allah? Kerja tu niat kerana Allah. Ataupun tuan-tuan kerja niat kerana nak dapat gaji. Niat nak dapat duit, nak belanja tu, belanja ni. Niat sebab macam-macam lah. Allahumma salli Muhammad. Kalau kita dah mengaji, dulu mungkin kita tak tahu. Tapi dah tahu dah, nak buat macam mana? Waktu ni, betulkan balik niat. Betul balik niat. Ni tuan-tuan dah kahwin 10 tahun dah, 20 tahun dah. Betul balik niat perkahwinan. Bila betul niat balik perkahwinan, kita kena perbetul juga semua urusan kita dalam rumah tangga itu supaya semuanya ikut syariat. Maksudnya kalau ada yang tak tutup aurat lagi, pendapat Syul, kena tutup aurat dah. Pasal apa? Pasal niat dia kerana Allah. Ada yang tak semayang lagi, kena perbetul semua supaya boleh semayang dah. Pasal apa? Pasal niat kerana Allah. Maksiat-maksiat semua tak boleh buat dah. Nak pergi karaoke, kita akan suka pergi karaoke, keluarga apa mau pergi masuk, dua orang karaoke menyanyi wow semua. Dan nak kena tinggal dah kot. Pasal apa? Pasal kita niat kerana Allah. Apa ni? Hari tu tuan-tuan yang pinik satu biji kereta apa semua, beli tiket Coldplay ke tu, mau pergi satu family apa semua tu. Lepas ni tak boleh buat. Tak boleh buat lah. Pasal apa? Pasal semua dah kerana Allah. Faham tak ni? Dan nak jadi kerana Allah tu tuan-tuan, bila dia duduk kerana Allah tu, dia faham setiap apa benda yang dia buat dalam hidup dia, semua jadi pahala. Muslimat kat belakang tu, tiap-tiap hari pahala punya banyak duk himpun. Orang paling mudah sekali masuk syurga tu yang belakang ni lah. Lebih awal pada tuan-tuan lagi silap. Kita main masjid tuan-tuan, kita dapat pahala semayang berjemaah. Lepas semayang kat rumah aja, semayang berjemaah kita kat rumah, duduk soh paling depan kita kat masjid. Semayang berjemaah kita kat masjid, duduk soh paling depan. Ada yang melongkan azan, ada yang jadi tok imam, ada yang main hampak sejadah, ada apa. Apa yang kita buat kat masjid tu, kawan kat belakang tu dapat dia relax ya kat rumah. Faham tak ni Ustaz Muhammad? Kalau ada orang bangkit tahajud, Allahumma salli Muhammad. Kita ni kejut orang, ajak orang untuk bangkit tahajud. Bangkit tahajud ni. Jom kita bangkit tahajud. Dia bangun tahajud, kita kejut dia, kita dapat pahala tak? Dapat pahala tak? Pun ni hangguk pun tak mau siapa ni. Hangguk lah sama. Saya Muhammad. Dapat pahala. Kejut orang buat benda, suruh ajak orang buat benda wajib, orang tu buat benda wajib tersebut, kita dapat pahala tak? Dapat pahala. Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilih. Siapa tunjuk satu benda kebaikan, maka pahala baginya seperti mana dia melakukannya. Man da'a ilal huda kana lahu minal ajri min ujuri man tabi'a min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Siapa yang tunjuk satu jalan hidayah, bukan suruh lagi, tunjuk jalan hidayahnya, maka orang tu melakukannya dan pahala baginya seperti mana dia melakukan dan tidak dikurangkan walaupun sedikit. Siapa kejut empat bangkit subuh, empat mengaku Ustaz? Siapa gerak empat bangkit main subuh? Siapa? Depa gerak empat ke, gerak depa? Siapa? Sembang. Depa lah gerak. Walaupun depa tidur balik lepas tu. Depa tak ada balik. Depa gerak kita tuan-tuan. Tiap-tiap hari pahala kita mayang subuh bangkit tu dapat kat depa. Bukan takat kita tuan-tuan. Dia punya gerak kita tu. Bangkit oi bang oi. Bangkit. 3-4 rumah sebelah rumah bangkit kat. Kat rumah kita ya. Rumah sebelah tu. Rumah sebelah tu. 3-4 biji rumah bangkit kat. Panggil saya ke? Tak lah. Siapa panggil? Biasalah tu. Tidak bagi biasakan. Tuan-tuan Rasul Muhammad. Ada orang nak pergi sekolah. Kami buat. Saya tengok dekat Syria tu tuan-tuan, depa inisiatif pasang khemah tu buat sekolah dalam khemah. Cikgu-cikgu ni mengajar free, tak ada ambil duit apa, mengajar ikhlas nak mengajar budak-budak, bila mengaji.
Tuan-tuan, kalau tuan-tuan kolek-kolek duit seorang sikit, bagi budak-budak tu sekolah, dia dapat pahala menuntut ilmu. Entah suatu hari nanti dia baca Quran, pahala dia dapat kat kita tak? Dapat. Bukan dia mengajar Quran, dia baca Quran untuk dia pun pahala dapat kat kita. Sehari dia pergi belajar, dia jadi cikgu pula, dia mengajar pula tu beratus beribu orang. Pahala setiap orang yang mengajar tu semua dapat kat kita. Betul tak ni? Tahu tak siapa duk buat kerja tu tiap hari? Tahu tak siapa duk buat kerja tu tiap hari? Orang belakang tu. Kita tak bangkit tidur, dia duk iron baju sekolah anak kita dah. Kita tak bangkit tidur lagi, dia duk siap masak dah makanan nak sagi anak kita nak pergi sekolah. Sehari kita bangkit semua siap makan kat kita, anak-anak kita makan nak pergi sekolah. Sehari ada yang di kalangan mereka tu yang pergi hantar anak pula pergi sekolah. Sehari pergi sekolah apa, urusan dekat sekolah, balik sehari apa. Semua sehari siap balik pakai basuh baju sekolah. Apa yang anak kita mengaji kat sekolah tu, semua pahala pergi kat mereka belakang tu. Tak ada satu pun kurang. Kita bangkit pagi-pagi pergi masjid. Fi kulli khutwah, pada setiap langkah kita pergi masjid tu. Allah bagi satu pahala, Allah padam satu dosa, Allah angkat satu darjat. Tahu siapa dapat pahala tu? Tu dapat kat belakang tu. Kita belum tentu ikhlas lagi, kena zakah dengan bini begitu. Bangkitlah malu ke orang tak pergi mayang. Letak 3 jam. Kita pun pergi, halah, bangkit pergi. Bebai muncul yang pergi masjid, belum ikhlas lagi. Mereka dapat pahala, kita solid sikit pun tak kurang. Kan? Tu boleh bayang, tu baru cerita pagi tu muslimat. Tu baru cerita pagi tu. Sehari suami balik, kita siap baju, iron baju suami kita pergi kerja. Abang nak pakai baju apa hari ni? Tak tanya kita, dia buat keputusan pak baju tu. Dia buat keputusan, dia baju apa dia, kita pun pakailah. Pink tiap hari. Bini suka pink, pakai pink. Pink pun tak apa. Ni iron baju apa semua Syed Muhammad. Faham tak? Iron seluar apa? Faham tak? Seluar dalam kita pun dia basuh, tu belagak mampu. Saya suami, isteri dia kata apa? Seluar dalam abang pun saya basuh. Allah SWT. Dia subhanallah siapkan pakaian kita, kemudian siapkan makanan kita untuk kita dapat tenaga untuk keluar pergi cari kerja, pergi cari rezeki. Ni saya nak tanya, siapa suruh kita pergi cari rezeki? Siapa suruh? Siapa suruh? Allah suruh. Siapa suruh kita pergi cari? Siapa yang suruh kita berikan nafkah kita dalam bentuk rumah, dalam bentuk perlindungan rumah, dalam bentuk tempat tinggal, dalam bentuk pakaian dan bentuk makanan? Siapa suruh kita buat ni? Allah suruh. Bila kita buat perintah Allah, kita dapat apa? Dapat pahala. Bila kita buat benda wajib, Allah suruh, kita dapat pahala yang sangat tinggi nilai dia pasal dia wajib. Faham tak ni? Saya Muhammad, kita buat satu benda wajib, pergi cari rezeki nak bagi nafkah untuk anak isteri. Siapa yang permudahkan urusan kita untuk pergi tu? Isteri kita kat belakang na. Tolong iron baju, tolong iron seluar, tolong siap makanan supaya kita dapat keluar pergi cari rezeki yang halal macam yang Allah perintah. Depa duduk kat rumah, depa pun dapat pahala. So maksudnya setiap hari betapa banyak pahala yang si isteri kutip setiap hari. Syed Muhammad, kalau dia tahu betapa besarnya pahala dia, tuan-tuan, dia tak akan komplain walaupun sepatah Allah jadikan dia sebagai seorang isteri. Komplain apa ni? Tengah duduk dalam lubuk pahala ni. Lubuk pahala ni setiap hari. Nak komplain apa? Tak ada apa nak komplain dah. Pasal apa? Alhamdulillah, Allah letakkan aku dalam lubuk pahala yang sangat besar. Syarat dia, mati dalam keadaan Allah redha, Nabi redha, suami redha, pun masuk syurga. Masalah dia apa? Masalah dia suka cari benda yang menghilangkan redha pasangan dia. Ada je benda tak kena. Ada je benda tak kena. Ada je benda tak betul. Suami ni dah habis hati dah nak bagi yang terbaik dekat dia. Tak ada benda lah. Saja nak bagi sakit hati ke, saja nak bagi marah ke, saja nak bagi berkelahi ke. Tak mau lah. Tapi ada je benda yang tak kena. Akhirnya bebai suami, bebai isteri.
Tidur malam, beralih kot sana. Takkan nak beralih kot ni lagi malam tengah berbaik. Tak ada berbaik. Kalau tarik muka. Kalau tarik muka nak I love you dah tidur malam-malam. Hamba tidur malam kata I love you dah. Kata I love you apa Ustaz? Kalau kata I love you tu kan, isteri dah telefon. Nak tidur malam ni. I love you. Dia boleh telefon dia kat Kuala Lumpur tu. Hampa kena balik cepat. Rasa pak hampa ni tak apa lama lagi. Nampak-nampak macam duk buang tebiak. Allah SWT tuan-tuan. Jadi subhanallah. Jadi Allah SWT Muhammad, jangan lagu tu. Dia membelakangi suami dia dalam keadaan dia tak redha pada suami dia dan suami dia tak redha pada dia. Pada malam tu, dia duduk dalam laknat para malaikat sampailah suami dia kembali redha pada dia. Tak salah. Benda yang boleh tolak ansur, benda yang boleh maaf, benda yang boleh tak bagi jadi besar, buat bagi mudah. Sebab yang paling penting bukanlah duk kira hati, bukan tang ni, tapi lagi besar nama dia redha. Mati dalam keadaan suami redha, syurga dia. Mati dalam keadaan suami dia tak redha, duduk dalam laknat, mati dalam laknat. Isteri nak tidur malam-malam, minta maaf lah kat suami. Suami pun minta maaf lah kat isteri. Saya minta maaf ya bang. Tak ada salah apa pun. Saya minta Allah kod-kod lah ada benda-benda saya cakap pasal salah. Kita orang lelaki senang je. Saya minta maaf bang. Tak apa, abang maafkan. Kita pun minta. Saya pun minta maaf salah. Tu ada buat apa tu? Tu mesti ada apa-apa tu. Tak ada apa lah. Okay kan tak ada apa. Takkan ada apa abang betul-betul Adalah. Maafkan. Sebab yang penting adalah redha. Allahumma salli alaihi tuan-tuan. Dan khidmat kepada suami memenuhi segala keperluan-keperluan dia. Yang ketiga, selalu berperampilan menarik di hadapan suaminya sehingga suaminya akan sentiasa senang dengan dia. Ini Nabi SAW suruh kita isteri, Allahumma salli alaihi Muhammad, nak keluar kerja, siap lama. Nak keluar pergi berjalan, siap lama. Oh. Tunggu lama kita kat dalam kereta. Ni. Pasal apa bersiap? Tuan-tuan tahu tak hari wanita berapa bulan? Hari wanita. Berapa bulan Mei tau? Berapa bulan? Tahu tak hari wanita berapa bulan? Tak tahu. 12 Mei kot, lebih kurang lagu tu ya. Patutnya tuan-tuan hari wanita ni dia 2 hari awal. Kalau dia 12 Mei, patutnya dia 10 Mei. Pasal apa yang lambat tu? Pasal siap lambat. Depa gelak apa? Depa hari laki-laki mana ada. Tak pasal apa hari laki tak ada. Birthday hampa pun hampa lupa. Allah SWT. Dan tuan, saya nak ajak buat perubahan sikit boleh? Kita bukannya dilarang sungguh sampai langsung tak boleh nak berhias. Sampai ke tahap keluar tu pucat muka, bedak pun tak pakai, bau pun hangit ya. Selekeh tak berayan baju. Dah, penampilan kena jaga juga. Sebab dia melambangkan suami ataupun isteri kita. Bayangkan suami pergi kerja baju kedot yang retak 1000. Orang kata apa? Lagi siapa lah tu. Isteri pula selekeh pakai dengan bau satu macam je. Ni kata apa? Oh, bila kita nak berjalan dengan dia pun kita malu. Boleh tak? Boleh. Nak berpakaian dengan pakaian yang sesuai, yang elok,
nak jaga penampilan, Islam bagi, tak ada masalah. Tapi jangan tinggalkan yang wajib. Apa dia? Berpenampilan baik terhadap orang yang patut tengok penampilan baik kita. Siapa? Suami. Sungguh. Balik-balik rumah tuan-tuan sekalian, Muhammad Muhammad. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Buka-buka pintu tu dengan kulit bawang tang ni, dengan kulit udang tang ni. Dengan rambut kecil sikit pada hantu Kok Limah. Kadang balik-balik bedak penuh kat muka. Kejut kita, oh ingat kot apa? Bau dah bau belacan. Muslimat nak pakai minyak wangi, pakai. Boleh tak muslimat nak keluar rumah pakai minyak wangi? Boleh? Pakai sekadar untuk menutup bau badan. Boleh? Bukan langsung tak boleh pakai. Pakai boleh. Jangan sampai pakai tu tarik perhatian orang. Haram hukum dia. Tak boleh. Letak sikit. Nak bagi dia tutup bau badan kita, bagi ada bau sikit, okey, boleh, tak ada masalah apa. Faham tak ni? Ni sampai tu imam kat depan ni masuk belakang tu. Majah masuk dah tu. Tu imam boleh tahu majah punya bau. Bau kuat sangat. Tak boleh. Haram hukum dia. Tapi kalau di rumah, pakailah semerbak lagu mana pun. Pakai, dan saya cadangkan, pakai je minyak wangi kat rumah. Biar setiap masa pakai minyak wangi. Tak apa tuan-tuan sekalian. Pahala sebanyak-banyak tu untuk suami. Pakainya. Tahu dah nak pakai minyak wangi untuk perempuan. Bukan pakai minyak wangi yang kita suka bau dia. Pakai minyak wangi yang suami kita suka bau dia. Nak beli, biar dia suruh dia beli ke? Ataupun, Sallallahu Muhammad, kita beli bagi dia. Okey, bau tak? Bau, okey tak abang bau ni? Pakailah. Faham ni? Tahu dia kata apa kat belakang? Gatai ustaz ni. Bukan gatai tu suami kita, bukan suami orang lain. Pasal apa dengan orang lain kita nak represent sangat, nak present sangat diri kita, nak bagi orang tengok. Tuan-tuan tengok kita buat gambar kita dekat Instagram lagu mana, jenuh filter. Dia ni ambil gambar. Tak cantik, ambil lain. Tak cantik ni. Atas sikit pergi nampak kurus sikit. Buah ni nampak double chin tu atas. Jadi nak bagi nampak cantik, buat ambil atas sikit, nampak kurus sikit. Konon. Dah tu dah nampak cantik dah. Filter lagi ni, pakai ni, filter ni. Ni kelabu sikit, ni cerah sikit. Ni. Semua fake. Ini semua fake. Tapi pasal apa nak bagi cantik sangat nampak ni? Pasal apa nak bagi cantik? 5,000 orang nak tengok ni. Faham tak ni? Ni 10,000 orang nak tengok ni. 10,000 orang ni tak tengok pun tak apa. Dan mereka tak kata apa pun tak apa. Yang penting seorang seketui tu di rumah tu. Dia tu nak kena kisah. Dia kata apa. Faham tak? Kita sampai satu had tuan-tuan tahu dia panggil apa? Kita selalu take things for granted. Dah aku ada dah sudah. Cuba berhias untuk suami. Balik hari ni jumpa lagu tu. Faham tak ni? Ni suami kita tak main kuliah kata ni, dia kerja malam. Faham? Selagi dia balik-balik tuan-tuan, nak bunyi motor dah. Tuan-tuan dah siap dah. Lagi berapa agak dalam setengah jam lagi dia sampai tu, sudah siap dah, elok mau pakai dah. Orang pakai baju seksi pun. Dia buka-buka pintu tu duduk macam tu. Dia tak main kuliah, dia tak tahu apa cerita ni. Balik-balik. Allah, meninggal orang tu kat depan. Allah, bayangkan dia balik melihat wajah isteri dia yang menenangkan dia. Dia nak pergi kerja pun dengan dia tinggalkan wajah dan pakaian dan penampilan isteri dia yang menenangkan dia. Kan elok lagu tu. Dia kata kami je kau Ustaz, yang lelaki kami luar. Sama lah. Sama. Mereka duduk rumah pakai seluar pendek aja. Kenapa pakai seluar pendek? Ustaz, tak ada pakaian yang isteri saya suka melainkan seluar pendek ni. Tak apalah, pakai dah, dia suka nak buat guna. Ni. Dengan pelikat gulung sampai atas ni. Ni. Lepas tu dengan tengok TV kaki tak kat atas lagu tu. Kaki macam bulu beruang ni tuan-tuan. Cuba pakai minyak wangi sikit. Untuk isteri. Pakai pakaian yang... Terima kasih. Pakai pakaian yang isteri kita suka. Cuba bagi fair macam tu. Bukan cerita muda, bukan cerita tua. Cuba bina balik suasana tu.
Tuan-tuan tahu tak Islam ajak kat kita lagu mana? Islam ajak kat kita nak masuk bilik tidur. Nak masuk bilik tidur mak ayah kita, anak kita yang belum baligh, 2 waktu kena minta izin. Masuk rumah, nak masuk bilik tidur 2 waktu. Waktu mana? Sebelum zuhur dan selepas isyak. Ni 2 waktu anak kita yang belum baligh kena minta izin. Kalau anak kita yang dah baligh, setiap waktu dia nak masuk bilik kita, dia kena minta izin. Kita buat tak tu Allah suruh tu. Kita bukan ajak anak kita minta izin masuk bilik sebelum zuhur dan lepas isyak. Kita tak ajak dia lagu tu. Tahu kita buat apa? Kita ambil dia tidur dalam bilik kita. Nabi kata nak masuk bilik kena minta izin. Maksudnya dia duduk di luar bilik. Sebelum zuhur, waktu ayah dengan mak istirahat, dan lepas isyak, waktu ayah dengan mak istirahat. Kita bukan ajak anak kita minta izin. Kita ajak dia tidur dengan kita. Duduk sebilik dengan kita. Habis apa jadi? Tuan-tuan, orang lelaki-lelaki, orang perempuan ni, dia nak sentuhan. Orang lelaki-lelaki ni nak. Tua-tua dah Ustaz. Isteri dia nak sentuh. Tapi nak sentuh lagu mana? Seorang, dah tengah seorang. Mai dapat 2, makin jauh dah 2 orang kat tengah. Mai nombor 3 orang ngemak atas katil, anak ayah lepas ke bawah. Mai 4 orang, ayah duduk sofa luar tu. Kita bukan membina hubungan kita dengan suami kita, tapi kita mula menjauhkan hubungan suami kita disebabkan anak-anak kita. Anak-anak tetap anak-anak, dia tu tetap suami kita. Tu asal duk marah kat dia sendiri. Suka sangatlah pergi kedai tu, mentang ada janda kat situ. Ni pergi tengok kawan janda tu macam Asyawara Rai. Tengok kawan ni macam Kajol. Pasal apa? Pasal dia tak ada attraction langsung kat rumah dia. Tak ada apa yang membahagiakan dia di rumah dia. Ni kita nak salahkan siapa? Faham tak ni? Itu saya sebut awal tadi. Kita take things for granted. Kita aku dah ada, aku cukup lah. Nak hidup macam mana? Hidup macam ni lah. So habis macam mana sebut keluarga sakinah tu yang bagi ketenangan lah. Kita tak seronok di rumah. Tak ada benda yang membahagiakan kita di rumah. Apa bahagia? Suami kita suka apa? Kat rumah. Dia suka makan. Masak kat dia. Yang orang tua-tua lu pesan. Ikat suami dengan perut dia. Orang tua-tua pesan lu. Waktu nak kahwin, hang reti masak, nak menikah macam mana ni, hang tak reti masak lagi. Pasal apa? Pasal di antara hubungan yang nak menjaga hubungan suami dengan isteri ni ialah masak. Kita pun dah tak masak kat suami kita. Pasal apa tak masak? Dah kerja. Jaga mana? Dan muslimat. Waktu kita, orang tanya kita, Allahumma salli Muhammad, masakan apa paling sedap di dalam dunia? Tak ada siapa pun yang jawab lain melainkan masakan mak dia masak. Kita jawab lagu tu lah. Mak kita ni tahu bila kita nak balik daripada mana kita duduk kerja jauh-jauh balik kampung, balik kampung dia masak, dia tahu kita suka masak apa. Dia masak kat kita, pi ketak-ketak, pi market cari juga benda dia nak masak kat kita. Pasal dia tahu kita suka masak apa, dan itulah masakan paling sedap kita dalam dunia. Tak ada yang lain boleh challenge. Tanya anak kita apa masakan paling sedap kat dalam dunia. Tanya anak. Dia nak jawab masakan kita apa, kita tak nak masak dia. Masakan paling sedap dalam dunia, masakan apa? Usin nasi kandak kita. Mau tak usin nasi kandak? Pak dia saya balik je, singgah beli nasi kandak boleh. Itu yang makanan dia. Tak ada. Hilang kita punya ni ayak tangan orang panggil. Tuan-tuan. Ya, sebab tu bila mak ayah kita tu dah meninggal, kita ada bonding sungguh dengan mak ayah. Pasal kita makan masakan dia masak. Kita dulu makan sekali, tuan. Kalau mak ayah tak ada, mak tak pergi makan lagi. Kena duduk semua sekali. Baru boleh makan sama-sama. Makan sama-sama itu Allah limpah barakah. Sebab tu bonding kita sampai ke tua. Anak-anak kita tak ada benda-benda itu. Alasan kita satu je. Kerja.
Kerja Ustaz nak buat mana? Ya, kerja. Tuan-tuan dapat hasil daripada kerja. Tapi tuan-tuan kehilangan keistimewaan, barakah. Tuan-tuan hilang banyak benda dalam keluarga. Buat lagu mana? Ini option yang kita pilih. Nak kata aku nak kan? Itu pilihan kita. Buat macam mana? Boleh tak kalau tak kerja? Cukup tak kalau tak kerja? InsyaAllah kot cukup kot Ustaz. Tapi kita bukan pilih tang cukup tu. Kita pilih tang lebih dia. Nak bayar 2 biji kereta. Nak bayar rumah ni. Nak bayar yang tu. Nak bayar saya nak pakai yang ni. Saya nak pakai yang tu. Saya nak beli yang ni. Saya nak beli yang tu. Biarlah saya kerja. Paling tidak saya boleh beli benda apa yang saya nak. Dia dapat apa yang dia nak. Tapi dia hilang banyak benda dalam kehidupan keluarga dia. Ini option yang kita buat. Nak salah apa? Salah tak? Tak salah. Tapi kita hilang lah. Tak boleh nak sama macam mak ayah kita dulu nak cerita pasal apa anak aku tak sayang aku macam aku sayang kat mak ayah aku. Kita lost. Kita yang kehilangan dulu. Kita nak buat macam mana? Mak kita dulu tak ada benda makan pun kita makan. Kita ingat kita makan nasi dengan kicap je dulu ni. Pasal yang tu je yang ada. Nak mak kita keluar kerja, ada ayah kita tersahar-tersahar pergi kerja, duduk di rumah jaga anak. Tu pesan ayah kita dekat mak kita. Sebab dia nak jangan duk bagi orang lain jaga. Tak ada siapa pun dibenarkan untuk jaga anak dia. Siapa jaga anak dia? Mak kita sendiri jaga. Susah lagu mana pun, mak kita sendiri jaga. Sebab tu kita ada bonding yang kuat. Kita tak pilih macam tu. Kita pilih, kita nak yang lebih. Maka kita hilanglah satu bahagian daripada kehidupan kita. Ya nah, semua. Dan macam itulah keadaan. So, jadi mula lepas ni apa ni? Spend sikit masa untuk kita berhias untuk suami kita. Bahagiakan suami kita di rumah. Ada time kadang-kadang bukan berapa jam pun. Saya selalu pesan kat isteri saya. Kata, momen kita ni sikit. Kita punya time tu limited. Tambah kami je ni. Travel sampai begini. Jadikan waktu tu waktu indah. Rather than waktu tu kita nak cari masalah. Kalau gaduh-gaduh berkelip-kelip pun nak pergi mana? Nak buat pergi mana? Nak lead ke mana? Itu isteri kita ni suami kita. Habis ada kadang-kadang let go je. Tak apalah. Kita lepas-lepas pergi asalkan cari momen untuk bagi bahagia. Cari momen bahagia. Suami kita suka apa? Ustaz dia suka tengok TV kat Ustaz. Layan pilah Sat dengan benda yang dia suka Sat. Dia suka apa? Dia suka makan. Masaklah untuk dia. Isteri kita suka apa? Ada benda yang dia suka masing-masing. Try to accommodate. Supaya masing-masing dapat rasa apa yang membahagiakan dia daripada pasangan hidup dia. Pasal apa yang jadi saya sebut tadi ni yang mengandung anak orang lain? Antara alasan paling utama yang dia bagi, dia baru senaraikan 4 alasan yang tak pernah ingat. Salah satu dia ialah apa? Dia rasa dalam rumah tangga dia empty, kosong. Sebab tu dia duduk si dengan orang lain. Dalam rumah dia kosong, tak ada apa. Kalau tuan-tuan ada rasa macam tu dalam rumah, tuan-tuan ada something wrong. Cuti nak duduk mana? Jomlah keluar Ustaz. Pasal apa? Dia kosong lah rumah dia. Tuan-tuan cuti nak duduk mana? Cuti duduk di rumah. Pasal apa duduk rumah? Rumah kita tempat yang membahagiakan. Patutnya begitu. Pasal apa kita kena keluar dari rumah kita? Pasal rumah kita tak ada apa. Tak ada yang cherish dalam rumah tangga kita. Tak ada yang sweet. Tak ada apa. Lepas tu pergi nak cari dekat luar. Kalau tuan-tuan nak pergi duduk dekat luar tu pasal ada swimming pool lah tu cerita lain. Nak bawa anak pergi swimming pool. Nak bawa anak pergi apa ni strawberry picking ke apa benda. Tempat tu tak ada rumah. Okey. Tapi kalau keluar semata, jomlah kita pergi healing kat luar. Pasal apa nak kena healing kat luar? Sepatutnya healing dalam rumah. Tu rumah. Rumah kita. Tapi pasal rumah kita tak ada yang membahagiakan. Sana. Salih Muhammad. Yang kelima, ketika bersama suaminya wanita salihah itu tidak melakukan hal yang boleh menghalang suaminya untuk bermesra dengan dia. Seorang isteri salihah ni, dia sentiasa redha bila suami dia tu berkehendakkan kepada dia. Fahamlah yang tu. Kan? Ada sampai satu tahap, antara alasan yang isteri selalu bagi, ada seorang tu saya tengok satu video. Dia kata, dia orang putih lah, I've tried to make love to you 3-6
365 days a year. But in total, 18 times. 365 times a year. Yang dapatnya hanya 18 kali. Lepas tu dia senaraikan alasan yang isteri dia bagi. I'm tired. Saya penat. Saya nak tidur. Esok nak kena bagi awal. Macam-macam lah. Alasan-alasan dia punya senarai panjang. Kadang-kadang. Jadi Allahumma salli Muhammad. Tentu kena ingat bahawa subhanallah, itu nikmat yang Allah bagi kepada pasangan suami isteri yang tak ada di luar daripada salli Muhammad, hukum selain pernikahan. Dan benda tu halal. Benda luar tu haram. Dan waktu haram tu dia cari sungguh, dia nak sungguh benda haram tersebut. Habis macam mana cara dia nak selesaikan masalah tersebut? Maka dihalalkan dengan perkahwinan. Tapi bila dihalalkan dengan perkahwinan, masing-masing dah mula menolak di antara satu sama lain. Endaknya apa jadi? Keinginan itu tetap perlu dipenuhi. Dan buat macam mana sifat manusia? Allah sebut dalam Quran. Allahumma salli ala Muhammad. Zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa. Allah menghiaskan kepada seorang laki-laki itu syahwat dia kepada wanita. Dan ada wanita halal untuk dia. Siapa? Isteri dia. Tapi isteri dia tak mau ke dia. Itu macam mana? Apa faham tak ni? Ada pahala. Suami dapat pahala. Isteri dapat pahala. Kata Nabi SAW tentang sedekah. Bila ada orang-orang yang duduk dekat Makkah, hijrah pergi Madinah. Mereka pergi hijrah Madinah ni selai sepinggang, apa pun tak ada. Orang-orang yang duduk di Madinah ni kaya-kaya. Mereka rajin sedekah. Geng-geng yang tak ada apa-apa pergi jumpa Nabi. Dia kata, untunglah mereka tu, wahai Rasulullah SAW. Mereka tu banyak harta, mereka duduk sedekah. Kami ni tak ada apa-apa, kami nak sedekah. Kata Nabi SAW, tasbih itu sedekah. Tahmid itu sedekah. Allahumma salli Muhammad. Tahlil itu sedekah. Salli alaihi Muhammad. Takbir itu sedekah. Allahumma salli Muhammad. Lagi apa? Membantu orang macam-macam lah. Mengangkat sesuatu di jalan juga sedekah. Bahkan melepaskan nafsumu kepada isteri kamu itu juga sedekah. Kata sahabat, apakah kami melepaskan kamu bersama dengan isteri kamu juga sedekah? Dia kata, apakah kami melepaskan nafsu kami kepada isteri kamu juga sedekah? Habis kalau kamu lepaskan kepada orang lain tu, hukum dia apa? Haram. Maka melepaskannya kepada isteri kamu itu juga sedekah. Maksud ada pahala dia. Faham tak ni Ustaz Muhammad? Jadi subhanallah, itu keadaannya. Yang berikutnya tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad. Yang keenam, sentiasa bersyukur akan segala kebaikan dan pemberian daripada suami. Walaupun sekecil-kecil benda. Sentiasalah hargai apa yang dia bagi. Suami kita ni tak boleh nak bagi macam orang lain kadang-kadang. Tapi takat tu lah yang dia mampu. Sebab tu janganlah duk banding kita yang kita ada dengan orang lain. Apa yang orang lain ada. Macam mana isteri, suami pun dia tak suka kalau dia duk dibandingkan dengan orang lain. Tak suka. Tak tahu kot tuan-tuan suka. Ada orang kadang-kadang dia kata apa? Pergi sembang. Untunglah hang dapat laki hang rajin masak, pandai masak. Suami aku, dia kata depan kita. Laki aku, jerang iyak pun tak erti. Kita pun gelak lah. 3 kali. 80-an. Kita pun gelak lah 80-an 3 kali tuan-tuan. Allahumma salli Muhammad. Ya nak. Jangan jatuhkan maruah dia macam tu. Kadang-kadang dia tu reti masak, tapi ada kekurangan dia yang tak ada kat suami kita. Suami kita memang tak reti masak, tapi dia ada kelebihan dia yang tak ada pada orang tu. Allah bagi ni masing-masing ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tak ada manusia pun yang perfect. Perfect 10, tak ada. Ada kurang tak tu, ada lebih tak ni. Ada tak ni lebih tu. Bahkan kita sendiri pun macam tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Ayam baju pun malah. Yang Muhammad. Kata ke orang, pergi cerita ke orang.
Ni, ada masalah apa dalam rumah, jangan cerita ke orang. Ingat ni, ada masalah apa dengan suami kita, dengan isteri kita, jangan keluar pada orang lain, melainkan orang tu boleh selesai masalah kita. Jangan do update Facebook. Ni, baru lepas berkelahi, dah tahulah kita ni siapa. Oh, dia berasa macam dia tu betul semua. Jantan semua lagu tu. Macam-macam lah dia luahkan perasaan dekat Facebook dia. Geng-geng kat bawah tu, geng-geng follower dia komen, memang jantan semua lagu tu, semua tak guna, lelaki aku seorang yang bagus. Ada seorang komen pula, hang jangan risau kalau hang bercerai, jangan dia, tak apa ni, banyak lagi ni. Kami ni semua akan sokong hang apa semua. Macam-macam. End up-nya bercerai dengan orang tu. Dengan suami dia. Bila dia bercerai, geng-geng kat yang duk sokong semua, siapa pun tak ambil tahu hal dia. Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa? Mengumpat suami. Ada satu kes, bila dia bercerai dengan, bila dia bergaduh dengan suami dia, dia pergi cerita kat puak menakan dia. Puak menakan dia tu dendam dekat suami dia ni, sampai puak menakan dia mati, tak pernah memaafkan. Padahal dia lepas tu baik. Berkelahi 2-3 jam, lepas tu okey. Biasalah kita berkelahi. Berkelahi, nak cepat sikit, bagi pokong, settle masalah. Tak pokong. Bagi apa, settle masalah. Muhammad sallallahu Muhammad. Tapi bila pergi cerita kat orang lain, orang tu, dulu kata ada apa-apa. Orang cakap, orang cerita, cerita tak habis tu, 10 tahun dah masing-masing berdendam. Yang daripada orang ni kat rumah dah habis selesai lama dah. Hati-hati. Sentiasa bersyukur dengan segala kebaikan dan pemberian daripada suami, insya-Allah dengan segala apa yang dia lakukan itu, sallallahu alaihi Muhammad, mudah-mudahan dia termasuk daripada kelompok isteri yang salihah. Saya tutup dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mastafadal mu'minu ba'da taqwallahu khairan lahu min zaujin salih. In amaraha ata'athu wa in nadhara ilaiha sarrathu wa in aqsama 'alaiha abarrathu wa in ghaba 'anha nasahathu fi nafsiha wa malihi." Seorang lelaki beriman itu tidak akan mendapat manfaat dan faedah selepas takwanya kepada Allah lebih daripada seorang isteri yang salihah. Siapa isteri salihah ni? Jika disuruh oleh isteri, bila disuruh oleh suaminya, dia taat. Jika suaminya melihat kepadanya, ia menyenangkannya. Jika dia bersumpah, nescaya dia dapat membuktikannya. Dan jika dia ditinggal oleh suaminya, maka dia akan menjaga dirinya dan hartanya. Allahumma salli ala Muhammad. Seorang perempuan pergi jumpa Nabi SAW, dia kata, Rasulullah, untunglah orang lelaki-lelaki, mereka ni boleh keluar berjihad, boleh keluar berperang, boleh pula hantar jenazah. Sedangkan kami ini diperintah untuk di rumah-rumah kami saja. Kata Nabi SAW, orang perempuan paling mudah masuk syurga. Dia taat pada Allah, taat pada Rasul, taat pada suami dia, dan jaga kemaluan dia ataupun jaga maruah dia. Cukup 4 ni, dia pun akan masuk syurga. Orang perempuan paling mudah masuk syurga. Tapi orang perempuan lah paling ramai dalam neraka. Yang tu, Sayyid Muhammad. Tuan-tuan, seorang wanita, dia masuk dalam neraka hanya kerana dia sebut satu perkataan ni je pada suami dia. Apa dia? Bila dia kata pada suami dia, suami aku ni tak pernah bagi apa baik pun pada aku. Ni. Dia bila marah malah tu. Bila marah, semua benda tak elok. Ni. Dia tu waktu baru kahwin tu, tuan-tuan, tu dia pinggang tu macam kerengga. Lepas kahwin kecil sikit pada peti 3 pintu je. Faham tak ni? Punya macam-macam nikmat dia dapat. Suami dia bagi kat dia, bergaduh sekali. Hang ni tak guna seduit pun, dia kata kat lagi dia. Betul tak suami dia tak pernah bagi apa kat dia?
Bagi, tapi satu pun dia tak ingat dah. Pasal apa? Pasal dia berkeli. Pasal dia marah. Orang ni takkan dimasukkan ke dalam syurga, kata Nabi SAW. Hati-hatilah tuan-tuan. Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, Allahumma sayyidina Muhammad. Maka jadilah kita semua-semua ni jadi seorang isteri yang baik. Kita juga jadi seorang suami yang baik. Mudah-mudahan keluarga kita dijadikan oleh Allah keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. InsyaAllah. Cukup sekadar itu. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Kita jumpa lagi di lain masa dan ketika. Aqulu qali hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wa ja'alna min ibadikas salihin wa hdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Kita ada buat kempen dana kan? Jadi insya-Allah tuan-tuan ambil peluang ni. Saya kalau setiap kali orang ajak saya kempen untuk pembangunan masjid ke, untuk pelok masjid ke, saya memang suruh sungguh-sungguh sebab rugi kalau kita tak ambil peluang. Pasal apa waktu ni Ustaz? Pasal apa waktu saya duduk kat sini, waktu tu mereka nak buat benda ni? Pasal Allah nak bagi kelebihan tu kat kita, Allah tak bagi kelebihan tu pada orang lain. Ada masjid yang usia dia, saya pergi dekat masjid, Allahumma salli alaihi wasallam, dekat masjid dekat Turki tu kan, Hagia Sophia tu. Usia dia tuan-tuan, dia dibina pada tahun 500 lebih Masehi. Waktu tu. Jadi apa? Jadi church gereja. Tahun 19 waktu Sayyid Muhammad kemudian Sultan Muhammad Fatih buka terus convert jadi masjid dengan segala peruntukan, dan sampai ke hari ini setiap orang yang semayang dekat masjid tu pahala tak berhenti. Tahu tak sampai kepada siapa? Kepada orang-orang yang membangunkan masjid. Ni kalaulah masjid tuan-tuan ni satu, dia akan duduk kat sini sampai mungkin 100 tahun, 200 tahun akan datang, kita tak tahu. Selama itulah pahala akan sampai kepada tuan yang infak pada hari ini. Jadi tuan-tuan, inilah waktu dia. Tuan-tuan buat sebaik-baiknya di rumah Allah. Bukan rumah kita. Kalau rumah kita pun kita nak secantik-cantiknya, tak ada tempat yang lebih kita kena jaga dan kita kena bersungguh, melainkan rumah Allah yang Allah amanahkan kepada kita untuk jaga waktu ni. Buatlah tuan-tuan. Buat. Jangan risau tentang duit. Nak bagi infak untuk rumah Allah, Allah ganti dengan gantian lebih baik. Nabi kita takkan kurang harta orang sedekah, bahkan bertambah, kata Nabi SAW. Tuan-tuan bagilah, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah gantikan dengan gantian terlebih baik kepada tuan-tuan di dunia hingga akhirat, insyaAllah. Allahuakbar.